Assalamualaikum dan selamat pagi. 6 Oktober, salam Jumaat buat semua. Jadi insya-Allah di MHI pada pagi ini kita membawakan anda yang terkini, semestinya bukan yang sensasi, dan insya-Allah memberikan inspirasi buat anda para penonton kita. So, sama dengan Hazrina Kasih. Rina, maknanya kita ni asyik-asyik bersama-sama saja kan? Alhamdulillah, rezeki untuk bersiaran bersama. Betul, rezeki. Dan orang kata di penghulu segala hari ini kita doakan yang baik-baik sahaja. Moga-moga hari ini juga hari yang penuh memberi kelancaran kepada anda. Kalau ada sebarang perkara yang nak dilakukan, kita doakan semoga semuanya berjalan baik-baik sahaja. Nas, hari ini saya tengok bersemangat segak berbaju Melayu hari ini. Ya, betul-betul. Jumaat kan, kita ingin mencari barakah di hari Jumaat ini. Dan yang terkini juga, kontingen Malaysia mencari barakah. Alhamdulillah. Dan kita nak kongsi berita baik bahawa kontingen Malaysia berjaya mencapai 27 pingat, yang itu merupakan sasaran buat Sukan Asia yang ke-19 pada kali ini. Dan kalau kita lihat di kedudukan kita berada di tangga 14. Kalau semalam dan mungkin surat khabar pada hari ini masih menunjukkan kita berada di tempat yang ke-16, tapi kita berjaya meraih pingat emas buat acara persorangan lelaki untuk acara squash. Alhamdulillah. Kabarnya kita juga sudah pun mencapai sasaran kita. 27 pingat emas. Hari ini dah 28 ya. 28 pingat yang disasarkan. InsyaAllah mungkin perak akan bertukar menjadi emas. Siapa tahu, mungkin nasib kontingen Malaysia. Tapi kita nak kongsikan berita acara squash persorangan lelaki di mana jago kita Encik Ian Yao berjaya menewaskan lawannya dari India, Ghosal Saurabh, pada final acara persorangan lelaki yang baru saja berlangsung lewat malam semalam. Jadi pingat sah menjadi milik Malaysia selepas Ian Yao menoktahkan kemenangan pada set penentuannya. Suatu acara yang sangat mendebarkan buat peminat-peminat squash ya. Okey, baik. Itu kita kongsikan kepada anda antara berita yang menggembirakan seluruh rakyat Malaysia dan juga khususnya kepada peminat-peminat sukan. Ini kita nak kembali kepada berita lokal di Bakan Datuk Perak, di mana kita sedar semalam dalam buletin utama juga telah pun kita kongsikan berkenaan dengan kemalangan maut dua beradik yang tak sempat sampai ke sekolah. Kemalangan berlaku sewaktu kedua-dua adik-beradik ini, Muhammad Lutfi Faik Abdullah 15 tahun dan adik Nur Lydia Faikah Abdullah 13 tahun yang kemalangan sewaktu hendak ke sekolah, di mana motosikal mangsa disyaki memotong dengan memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan kereta jenis Pro 2 Viva yang dipandu seorang wanita berusia 28 tahun. Kedua-dua adik-beradik ini meninggal dunia di tempat kejadian. Kita nak ucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga dua beradik ini. Ya, dan itulah dia perkongsian kita pada pagi ini. Semoga kita pada hari Jumaat inilah kita mengambil iktibar di mana anak-anak kita berada dan haruskah kita menggalaskan tanggungjawab yang sebegitu rupa kepada anak yang berusianya 15 tahun saja ya. Baiklah, kita akan teruskan dengan sedikit inspirasi pada pagi ini. Itulah di media sosial ya, akan satu video seorang jejaka yang amat muda ya yang menjaga ayahnya yang diserang penyakit angin ahmar. Okey, kita nak bawakan sebenarnya perkongsian ini melihatkan bagaimana dalam usia 22 tahun seorang anak muda ini boleh berkorban, berhenti kerja, balik duduk kampung, jaga ayah yang mengalami strok ataupun angin ahmar. Tanggungjawab, pengorbanan yang dilakukan ini sememangnya membuka mata kita dan juga memberi inspirasi semua. Sebelum kita terus nak bersama dengan Muhammad Hazrat Akil Dezi dan bapanya Dezi Sulaiman, kami kongsikan video yang tular ini. Hebat dilanda rindu padamu, namun semua alasan hanya sinar bulan di laut dengan ribuan alunan kemesraan membawa kenangan yang berlalu.
siapa yang tak tersentuh, terutamanya saya membuat refleksi buat diri saya. Ayah saya pun dah tiada. Saya tak dapat nak berbakti macam tu. Saya nak potong rambut anak saya lah paling dekat kan. Saya tahu betapa susahnya di sana dan untungnya dia beri peluang untuk berbakti kepada ayah, satu-satu ayahnya. Kita bersama dengan Muhammad Hazrat Akil Desi, iaitu belia yang berusia 22 tahun bersama dengan ayah yang disayanginya, Desi Sulaiman. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Bersiaran langsung dari Johor, dari Kota Tinggi. Okey, Hazrat dan juga Cik Desi nak tanya, pagi ni dah sarapan ke belum? Dah ya? Makan apa hari ni? Goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Alhamdulillah. Sedap pula dengan nasi goreng Itulah tu. dia, tak sangka. Sedap ke nasi goreng awak? Apa tu? Cik Hazrat kita dah biasa lah. Apakah rutin seharian selalunya kalau menjaga ayah ni? Rutin dia biasa pukul 8 je sarapan. Dan bagi ubat, kejut dia, makan. Kerja lah. Lepas tu pergi kerja selalu pukul berapa? Dalam pukul 9 pagi tu keluar pergi kerja lah? Pukul 9, pukul 7. Okey. Kami juga difahamkan sebenarnya Hazrat bekerja dulu di sebuah kilang, kemudian mengambil tanggungjawab nak jaga ayah ni, kemudian duduk dengan ayah, sekarang ni jadi penghantar makanan kan. Jadi kita nak tanya juga dengan Pak Cik Daisy sendiri. Pak Cik Daisy sihat tak tu? Sihat boleh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi makan Hazrat suap ke? Makan belum lagi. Kita baru minum. Oh, baru minum. Okey. Lepas ni kita makan nasi goreng ya? InsyaAllah. Okey, Hazrat nak tahu apa yang buatkan Hazrat ambil keputusan berhenti kerja, balik tinggal dengan ayah dan jaga ayah sambil jadi penghantar makanan? Mulanya kerja kilang tu dia bekerja 3 shift. Okey. Saya terlalik daripada Pasir Putih ke kota ambil masa 1 jam. Jadi kalau malam balik pagi nak kena urus saya lagi, jadi saya rasa macam penat ulang-alik lah. Okey, sebab tu awak berhenti kerja ya. Nak tahu juga dekat rumah di Kota Tinggi ni berapa ramai yang tinggal satu rumah? Dan Hazrat sebenarnya berapa adik-beradik ni? Saya duduk kat rumah ni seorang, ni rumah nenek. Okey. Nenek, ayah. Jadi Hazrat menjaga nenek dan juga ayah sekali dalam satu rumah ya? Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Jadi saya pasti disokong dengan adik-beradik di luar sana. Ada seorang adik kecil 10 tahun ya? Saya difahamkan? Sekarang dia dia belajar tahfiz. Sekolah tahfiz, alhamdulillah. Hazrat nak tahu juga, biasanya kan kalau anak-anak muda lah yang seusia Hazrat 22 tahun, waktu ni lah nak kenal dunia, waktu ni lah nak berkawan, tapi awak memilih untuk jaga ayah. Kalau kita tengok kat video tu, saya sendiri tersentuh. Bila tengok tu rasa sebab. Bayangkan seorang anak muda boleh jaga ayah, mandikan ayah. Yang tak tahan tu boleh beri ciuman yang sangat bermakna. Sebab jarang-jarang tahu anak lelaki nak tunjuk kasih sayang dia kepada ayah sebegitu rupa. Bagaimana sendiri, Hazrat sendiri melihatkan perkongsian ini kan mendapat respon daripada netizen. Semua puji sikap Hazrat ni. Macam mana rasa menjadi seorang anak yang orang kata rakyat Malaysia ni betul-betul rasa awak ni anak yang sangat bertanggungjawab? Bagi saya itu biasa bagi seorang anak sebab itu memang tanggungjawab sebagai anak. Jadi, saya punya perasaan tu biasa sebab kalau dorang mungkin kalau ada kata buat benda yang sama sebab ayah ada anak lain yang boleh uruskan kecuali saya. Adik kahwin dia ada je lah. Pak, nak tanya Pak Cik Daisy juga. Pak Cik Daisy, sayang tak dekat Hazrat? Sayanglah. Sayang
sayang dengan semua anak-anak lah. Saya Alhamdulillah sayang semua anak-anak. Memang Hazrat setiap hari lah mandikan Pak Cik Daisy? Dia bergantung kalau saya macam saya tak kuat ke. Ya. Macam saya first kena stroke. Ya. Memang saya uruskan lah dia punya buang air besar dia apa semua, mandi. Sekarang dia bergerak sikit sebab kita ada buat ikhtiar sikit kan. Nak tanya juga dengan Pak Cik Jazzy di luar sana lah kan, dengan keadaan Angin Ahmar ni, macam mana perasaan ada anak yang masih sanggup menjaga Pak Cik Daisy, sebab kita nampak daripada video tu nampak keikhlasan di sana. Itu yang menjadikan peminat TikToknya sampai 15,000 untuk Hazrat. Ini sebenarnya benda ni dia menjadi satu terapi. Satu terapi dia. Terapi ya. Membina semangatlah untuk terus kuat. Bila anak-anak semangat kepada kita, terapi yang menguatkan kita. Dia memberi penguat semangat lah kan untuk kita rasa nak sihat betul-betul sebab anak jaga kita kan. Lepas tu nak tanya juga ni, alang-alang dah satu rakyat Malaysia sedang menonton ketika ini, apa agaknya Pak Cik Daisy nak sampaikan kepada Hazrat? Nak luahkan mungkin rasa syukur dapat anak macam Hazrat, rasa terima kasih dia dapat jaga Pak Cik. Mungkin kita nak bagi peluang kepada Pak Cik, luahkan untuk Hazrat. Saya sangat menghargai beliau dah lakukan pengorbanan sanggup berarti kerja yang elok, kerja yang pekerjaan yang bagus disekalkan. Jadi pengantaman, jadi macam terharu yang sangatlah. Alhamdulillah. Hazrat, kami kalau tengok TikTok Hazrat ni, tahu yang Hazrat ni suka main bola sepak kan? Betul. Ada masa lagi ke main bola sepak? Saya main bola sepak tak selalu ikut masa juga. Kalau ada masa tu antara delivery tu, dapatlah luangkan masa sikit untuk bermain bola ya. Jadi di sini kita nak beri peluang juga kepada adik Hazrat untuk menyampaikan ucapan seikhlas hati kepada ayahnya, Cik Daisy. Silakan. Saya kalau ayah nak cakap, ayah pun tahu saya sayang dia. Nak pesan kat ayah nakal lagi. Ayah dia punya kesihatan dia dah makin lama makin teruk. Sebab doktor kata dia ada sakit bawah pinggang. Jadi saya sama lah untuk jaga kesihatan ayah. Macam saya dah urus ayah untuk kesihatan dia. Cuma kadang biasalah ayah dia ada nakal dia. Banyak kerenan, tapi harap lepas ni ayah okey lah. Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah. Ayah jangan nakal-nakal ya, Hazrat cakap. Jaga kesihatan. Doa kami daripada tim MHI supaya dimudahkan segala urusan buat adik Hazrat, Encik Daisy dan sekeluarga ya. Semoga terus tekadkan usaha, jangan putus asa, dan rezeki halal tu sangat-sangat penting. Ingat pesan ayah tu. Terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih. Kirim salam dengan nenek ya, Hazrat. Neneknya pun kuat, 80 tahun begitu. Dan masih menjaga Encik Daisy dan juga adik Hazrat juga. Jadi di sini kita nampak keikhlasan seorang anak menjaga ayahnya. Dan kalau kita tengok gelagat ayahnya pula, semakin tua kadang-kadang semakin kebudak-budakan begitu. Saya pun teringat arwah ayah saya. Semoga tenang di sana insya-Allah.
insya-Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah orang kata memuliakan ibu bapa ni pasti ada barakahnya, ada berkatnya. Ada insya-Allah. Okey, baik. Sekejap lagi selepas kita berehat ni, kita nak kembali semula membawakan satu topik yang sangat penting. Ini juga baru-baru ni memang tular lah berkenaan dengan charge transaksi baharu kod QR dan mungkin ianya memberi orang kata kebimbangan dalam kalangan peniaga-peniaga dan juga penjaja. Mungkin juga pengguna. Rina ni baik sebenarnya. Sebenarnya isu ni sebenarnya satu yang panas. InsyaAllah Rina Kasih akan membawanya semuanya selepas ini di MHI. Jangan ke mana-mana. Bermula 1 November 2023, penguatkuasaan pengenaan cukai duit now QR dan transaksi dibuat dengan kad kredit oleh Payments Network Malaysia Sendirian Berhad PayNet kepada penggunanya. Antaranya ialah kadar diskaun pedagang MDR dan yuran 50 sen untuk transaksi melebihi RM5,000. Yuran 50 sen untuk arus niaga melebihi RM5,000 sebenarnya untuk pemindahan dana rakan setara peer-to-peer daripada QR peribadi ke QR peribadi lain, bukan pembayaran kepada peniaga. Namun bagi orang ramai, tindakan sebegini juga menimbulkan kegusaran mereka untuk melakukan sebarang transaksi. Bila disediakan QR code itu sangat-sangat memudahkan buyers, pembeli kan. Jadi kita juga tak perlu bawa cash yang banyak. Jadi bila dikenakan charge tu, dia sedikit sebanyak membebankan kita lah sebagai pengguna kan. Dengan ekonomi sekarang tiba diperlukan lagi, nak dikenakan lagi charge tu tidak sepatutnya berlaku lah. Contohlah sebagai anak tiba-tiba kata hari ni nak makan makanan yang bukan rutin kita, so kita boleh pergi ke kedai untuk kita beli. Jadi kadang-kadang cash pula tak ada kat tangan, nak guna QR kan kena charge. Mungkin masa tu barang tu bernilai RM10, so bila kita terpaksa guna QR mungkin dah jadi RM10.50. Kat situ kita dah macam berkira-kira. So bila kena charge tu kita agak rasa macam terkesan juga kot, walaupun sedikit tak banyak tapi transaksi tu banyak. Macam almost setiap hari tu kita akan guna QR code. Tak kisah kat mana pun, even makan ke, beli roncik ke, semua pakai QR code je sekarang, senang. So bila kena charge setiap transaksi tu rasa macam terkesan juga. Biasanya sekarang ni tidak dikenakan apa-apa. Saya akan membuat transaksi lebih kurang 3 ke 8 kali lebih kurang. Jadi sekiranya charge-charge ini dikenakan, pengguna akan membuat pilihan semula untuk menggunakan transaksi ini, mungkin akan meminimalkan kepada sekali sehari lah, supaya charge-charge yang dikenakan tu boleh dikurangkan. Untuk permulaan, masyarakat harus berteraskan pemahaman yang tepat, betul dan termaklum sepenuhnya. Ini berasaskan fakta sahih dan cara sebenar bagaimana industri pembayaran digital beroperasi. Beberapa badan perbankan memaklumkan sehingga hari ini tiada sebarang charge dikenakan dan pengguna juga peniaga boleh menjalankan urus niaga seperti biasa. Sebagai pengguna, apakah yang perlu diambil kira dan apakah kesannya pula kepada peniaga jika charge dikenakan? Diskusi soal wang bersama panel di studio. Itu dia tadi laporan ringkas juga pandangan penonton berkenaan dengan kod QR Duit Now yang kabarnya akan dikenakan charge transaksi baharu bermula 1 November ini. Pastinya ia menimbulkan kebimbangan dalam kalangan peniaga, dalam kalangan pengguna juga. Kita melihat bahawa sejak akhir-akhir ini e-pembayaran ataupun transaksi tanpa tunai menjadi medium yang paling mudah untuk sebahagian masyarakat Malaysia. Mahu pula kalau kita lihat dalam suasana kita berada di era pandemik COVID-19, inilah antara medium terbaik. Namun hakikatnya, jika diteliti tentang kelebihannya, pastinya ia memberi kemudahan, keselesaan dan mungkin juga mengurangkan kadar jenayah. Namun apabila diumumkan oleh kerajaan berkenaan dengan charge transaksi baharu ini,
ianya memberi kegusaran. Kita nak bawakan perbincangan ini bersama dengan tetamu istimewa kita pagi ini. Ini dia, saya nak perkenalkan, mengalu-alukan kehadiran Dr. Ida Mat Yassin, pensyarah kanan Putra Business School bersama kita pagi ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Manis orangnya ya. Terima kasih. Okey, baik. Kita terus nak bawakan perbincangan ini. Kalau kita dengarkan pandangan penonton tadi, pastinya mereka merasakan inilah keselesaan, kemudahan yang ada ketika ini. Tetapi sebaik sahaja ianya dilihat ada charge transaksi baru bermula 1 November ini. Kita nak tahu dalam suasana sebegini, kenapa ianya dilaksanakan, Doktor? Ya, terima kasih Rina. Kita kena melihat sejarah dia sedikit ke belakang. Ya. Silakan. Jadi sebelum pandemik, memang dia ada charge. Begitu juga dengan kad kredit, ya, antara 2 hingga 3% jika kita menggunakan kad kredit dan juga QR. Tetapi bila berlakunya COVID-19, kita ingin menggalakkan tanpa tunai kerana COVID masa itu, ya, kita pun tidak mahu pegang wang dan sebagainya. Nak jadi cashless society. Jadi kita juga ada plan digital nasional di mana kita mahu rakyat kita menggunakan tanpa tunai ini dengan lebih. Jadi memang pada masa tersebut dicadangkan bahawa tidak ada fee. Jadi memang kita pun sejak 2 tahun yang lalu ni dah biasa tanpa fee. Ya. Jadi dia ada tempoh. Jadi pada masa dia kata tanpa fee tu, okey, tamatnya sekarang lah tamatnya. Jadi nak ikutkan memang kena fee semula lah antara 2 hingga 3%. 2 hingga 3% kalau kita boleh bayangkan banyak mana kalau kita beli barang, kalau kita menjual barang RM100, RM3 lah kalau 3%. RM3 charge. Charge ni kepada siapa? Kepada penjual. Okay. Bukan kepada pembeli. Katalah kita beli barang RM100 tu, penjual yang bayar RM3 tu. 3% tadi RM3, ya. Okay. Begitu. Walau bagaimanapun ada setengah tu kadang-kadang, Rina, saya tengok, ya, dia pas pula charge tu kepada pengguna. Kadang kita beli agak mahal sikit bagi dia, dia terpaksa tanggung kos ni, kita pula minta pengurangan. Misal katakan dia kata dia tak boleh puan, kalau puan bayar cash tunai tak perlulah bayar lebihan 3% tu, tapi kalau puan nak bayar ni guna kad ni kena bayar, kalau tak saya yang tanggung. Itu maksudnya. Jadi pada asalnya begitu, ada charge dan charge tu adalah ditanggung oleh penjual. Okey, baik. Tapi kalau kita lihat dalam keadaan suasana ketika ini, kita faham rakyat sekarang ini berdepan dengan kos sara hidup yang meningkat. Disebut pula harga barang meningkat, baru-baru ini beras dan sebagainya. Ditambah lagi dengan kesan inflasi, Doktor. Pastinya ia merungsingkan golongan rakyat. Kita sememangnya inginkan sesuatu yang memudahkan kita. Tetapi mungkin ada dalam kalangan kita yang merasakan waktu dan ketika ini adalah sangat tidak wajar untuk adanya charge transaksi yang baru ini, kerana ia pastinya memberi bebanan bukan sahaja dalam kalangan peniaga-peniaga ataupun penjaja yang sememangnya sudah terbiasa menggunakan kod QR ini. Tetapi bab kata doktor tadi, pengguna juga mungkin akan menerima bebanan tersebut akibat daripada sarapan kos ini. Bagaimana pandangan doktor? Ya, pada pandangan saya dia bukan untuk sementara. Sepatutnya seterusnya lah dimasukkan charge ini, ya. Kerananya begini, kita lihat isu ini dalam beberapa perspektif. Dari perspektif pembeli, sudah tentu kita memang selama ini pun tidaklah terkesan dengan charge kerana kita tidak membayar, melainkan kita diserap kos itu oleh penjual. Bagi penjual yang dia sebenarnya kena membayar 3% contohnya tadi. Jadi ada satu pihak lagi di mana pihak pemberi khidmat. Pihak pemberi khidmat ataupun bank dia ataupun bukan bank, ya, dia memberi khidmat. Pihak pemberi khidmat ni mereka ini menjalankan perniagaan. Jadi kadang-kadang dia ada kos penyelenggaraan untuk sistem dia, untuk keselamatan cyber. Jadi semua ini kos. Jadi pada masa itu dia juga memerlukan satu pendapatan dari servis yang telah diberikan. Tetapi begini, dari sudut perniagaan, perniagaan ini kadang-kadang dia bukan itu saja bisnes dia. Dia ada bisnes lain. Contohnya bank, ya. Bank. Dia mendapat income ataupun pendapatan daripada pinjaman yang dibuat dan sebagainya. Dan kita lihat juga bahawa sejak kita ada perbankan internet, ya. Kalau kita lihat 15 tahun dulu, ya, Rina, banyak bank sebab kita kena pergi bank. Tetapi bila kita lakukan perbankan internet, kebanyakan bank sudah pun tutup dari segi fizikal bank, ya, kerana dia tak perlu dah lagi. Jadi dari segi kos, dia sudah pun mengurangkan kos di situ. Dah tak perlu menyewa banyak, ya, premis. Jadi kos itu dipindahkan kepada kos
apps tadi ya, ataupun aplikasi dan penyelenggaraan aplikasi dan sebagainya. Jadi kos tu berpindah. Jadi tidaklah nak kata menambah, sebab dari sudut perspektif bisnes itu yang patut dilakukan oleh peniaga. Jadi dari segi ini dia sepatutnya dimansuhkanlah, kerana mereka juga boleh mendapatkan pendapatan dari sudut lain lah, bukan saja dari segi itu. Okey, mungkin sedikit Rina ya, di pihak kerajaan juga ya, saya melihat banyak perspektif di sini. Kita berhasrat untuk mengubah masyarakat kita kepada masyarakat yang digital ya, cashless. Itu yang kita mahukan. Dan sekarang kita sudah nampak pun masyarakat kita seperti Rina sebutkan tadi, bila berbelanja memang ke arah cashless, terutama yang duduk di bandar. Memang sangat jelas. Betul. Sehingga kan ada setengah tu tak bawa tunai langsung, Rina. Pergi ke kedai tu bawa telefon saja kan. Jadi bila dikata, oh saya tak ada QR, minta bayar tunai, minta maaf lah cik ya, pindah kedai sebelah. Tak bawa tunai langsung. Jadi menunjukkan bahawa masyarakat kita ni memang sudah adaptnya, sudah pun ke arah itu. Jadi tak sepatutnya kita menjejaskan momentum tersebut. Jangan. Saya setuju bila doktor menyentuh kita tidak mahu menjejaskan momentum tersebut. Saya nak petik satu laporan daripada Bank Negara Malaysia. Ini laporan tahunan pada tahun 2021 dan juga 2022. Menerusi laporan yang sama, Bank Pusat menyatakan penerimaan duit now QR juga semakin meluas dalam kalangan peniaga, khususnya pengusaha mikro, kecil dan sederhana, dengan penglibatan lebih 1.6 juta peniaga pada tahun lepas. Ini menunjukkan keberhasilan platform ini. Tetapi apabila adanya charge transaksi baharu ini, pastinya ia akan memberikan satu bentuk pemahaman yang memberi kesukaran kepada golongan-golongan peniaga. Dan secara tak langsung juga kita nak melihat mungkin akan menjejaskan motivasi dalam kalangan peniaga ini. Bagaimana doktor? Ya, tentu akan menjejaskan. Dari segi psikologinya juga mempunyai impak yang negatif lah pada pandangan saya. Jadi boleh diaturkan dan dalam hal ini, dan Bank Negara Malaysia juga telah menyatakan untuk memansuhkan charge tersebut bagi peniaga-peniaga mikro dan kecil. Sederhana tidak disebut ya. Sebab kita mesti tahu apa bezanya mikro, kecil dan sederhana. Kita boleh saja merujuk ya kepada laman web SME Corp kerana dia berbeza antara syarikat itu perkhidmatan ataupun perkilangan. Jadi saya tidak menerangkan dengan khususlah. Yang dikatakan oleh Bank Negara Malaysia, pengecualian fee ini bagi peniaga mikro dan juga kecil. Jadi alhamdulillah lah, kita pun suka juga mendengarnya tu. Okey, dia lebih moleklah kalau kita lihat situasi ini dia takkan berlaku ataupun dimansuhkan. Bak kata doktor sebentar tadi. Sebab kita risau mungkin dalam kalangan pengguna apa yang memberikan bimbangan sekiranya ia berlaku, mungkin harga barang juga akan naik kerana peniaga tidak mahu menanggung kos ataupun beban daripada charge transaksi ini, dan mungkin ia akan diserapkan kepada barang yang dibeli oleh pengguna ataupun pelanggan itu tadi. Kita tidak mahu situasi ini berlaku. Apa mungkin pemahaman yang boleh kita jelaskan kepada penonton, kepada pengguna, bahawa situasi ini tidak akan membebankan mereka? Ya, untuk peniaga mikro dan kecil memang tidak akan membebankanlah kerana dia akan memasukkan charge itu, cuma pada bayaran yang besar-besar itu mungkin akan dikenakan charge ya. Jadi saya rasa tidak perlu risau, telah pun dinyatakan oleh Bank Negara Malaysia bahawa akan dikecualikan charge kepada peniaga-peniaga mikro dan juga kecil. Jadi kita seperti biasalah, cuma ini agak satu yang membimbangkan ya kerana jadi saya percaya isu ini tidak lagi menjadi igawan ngeri kepada golongan peniaga-peniaga kecil ataupun penjaja-penjaja gerai dan juga pengguna. Sedikit nasihat daripada doktor ataupun kata-kata akhirlah daripada doktor untuk meredakan kerisauan kepada semua yang terlibat. Telah dinyatakan oleh Bank Negara Malaysia bahawa pengecualian fee ini akan diberi kepada peniaga-peniaga mikro dan juga kecil. Jadi kalau setakat kita nak membeli kuih itu kan Rina di pasar malam juga menggunakan QR. Sebab semua dah bawa telefon doktor. Ya, dah tak bawa tunai lagi. Jadi rasa kita boleh meneruskan kehidupan kita seperti yang biasa, dan plan digital negara juga seharusnya berlangsung dengan cantik sekali seperti yang dirancangkan.
Baik, terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Dr. Ida Mat Yassin kehadiran doktor hari ini meleraikan kekusutan dan memberi pencerahan bahawa ianya tidak akan memberi kesan kepada peniaga-peniaga kecil maupun golongan pengguna. Betul ya, doktor? Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Baik, sebelum kita nak berhenti berehat, saya nak kongsikan dulu harga emas semasa. Emas per gram 916, harga semasanya RM289.12, manakala emas 999 harga semasanya RM315.32 per gram. Itu berkenaan dengan harga emas semasa. Jom kita tengok pula 5 kaunter paling aktif yang diikuti oleh Oriental Holdings Berhad. Nilai terkininya 6.380, Grey Tech Technology Berhad 4.300, Coastal Contracts Berhad 1.950, Saipark Resources Berhad 0.925 dan MSM Malaysia Holdings Berhad 1.340. Beralih kepada kadar pertukaran wang asing, nilai $1 USD bersamaan dengan RM4.72, $1 Singapura RM3.45, ₹100 Indonesia 30 sen, 100 Baht Thai RM12.78 dan 100 yen, 100 Japanese yen RM3.18. Itu kadar pertukaran wang asing ketika ini. Jom kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama dengan rakan suka saya, Nas Habibur Rahman. Baik, terima kasih kerana masih bersama kami di MHI. Dan kalau tadi kita dengar rakan tugas saya, Hazrina Kasim, bercerita tentang QR Code. Kali ini kita pun nak guna QR Code juga, tapi untuk berinfak di hari Jumaat yang mulia ini. Dan kalau kita nak berinfak tu, biarlah sesuatu yang memberikan impak. Jadi di sini kita nak berikan apakah impaknya untuk penduduk di Kajang Utama, Kajang Selangor. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz Nazri Nasir, Duta Khas dan Jurucakap Pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hai, kalau saya cakap berseri, Ustaz mata sepit senyuman berseri. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah barakah di pagi hari. Jadi mungkin kita nak mulakan dengan bercerita sedikit tentang Surau Al-Muhajirin Kajang Utama dan hala tuju bagi surau setakat ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik Nas, pada pagi Jumaat Sayyidul Ayyam ini alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Surau Al-Muhajirin Kajang Utama Nas sekarang bertempat di Kajang Selangor. Alhamdulillah, pada asalnya 350 orang jemaah boleh dimuatkan dalam satu masa. Tetapi kita improvekan, kita naikkan facilities. Sekarang boleh menampung lebih kurang dalam 1,000-1,500. Alhamdulillah. Tetapi disebabkan penduduk Nas di Kajang 2, di Hill Park Bandar Teknologi Kajang, kawasan persekitaran begitu, betul-betul sebelah dengan dia itu saja apartmen 3 tingkat dah. 3 building, 3 pembangunan yang besar. Dan alhamdulillah kita tengok sangat-sangat penduduk semakin padat di situ. Jadi tujuan utama Ustaz datang di sini untuk sama-sama kita menyeru, terutama pada penonton MSI pada pagi yang barakah ini, untuk sama-sama kita infak dan wakaf untuk dana pembangunan Surau Al-Muhajirin Nas. Alhamdulillah. Dan dalam kita cerita tentang apa yang diperlukan oleh Surau Al-Muhajirin, mungkin tentang visi, misi dan juga objektif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut visi dan misi Nas, tidak lain dan tidak bukan. Kita nak jadikan sebagai one stop center. Bila kita gunakan masjid sebagai one stop center, antaranya golongan asnaf boleh mengambil manfaat di situ. Penduduk-penduduk sekitar nak buat majlis walimatul urus, nak buat majlis pernikahan, itu yang kita minta sangat. Dan yang paling penting Nas, kita nak minta apa? Kepada penduduk yang datang, kita nak bagi keselesaan. Antaranya dia boleh duduk dalam aircon. Maklumlah Nas, sekarang mana-mana tempat semua kita nak aircon, dalam kereta pun kita nak aircon, tak ada aircon penat kita. Betul. Jadi inilah Ustaz nak datang pada pagi barakah ini untuk kita minta seluruh rakyat Malaysia. Sebab Ustaz datang di MSI ini Nas banyak kali juga. Tetapi agak sedikit lambat pergerakan
yang kita kata dana ataupun wakaf ni masuk. Jadi pada pagi barakah ni Nas, dalam bulan Rabiul Awal, alhamdulillah Ustaz merayu dan memohon kepada semua penonton-penonton yang sedang menonton MSI pada pagi barakah, jom sama-sama kita wakafkan pada dana surau Al-Muhajirin ini kajang utama untuk kita rebut peluang, mudah-mudahan mendapat kejayaan di sisi Allah. Amin, amin ya Rabb, amin. Jadi di sini kita nampak one stop center, itulah visi dia, dan kita gabungkan fardu ain, fardu kifayah di dalam satu tempat ya. Betul. Dan mungkin kita ulaskan sikit tentang apa manfaat yang dapat untuk anak-anak di sana, terutamanya dari segi pengajian. Subhanallah. Tentang anak-anak golongan muda, inilah yang Ustaz selalu pesan. Ustaz juga ada mengajar dekat sini Nas, kuliah maghrib. Bagus. Jadi Ustaz selalu pesan, bagaimana kita nak bangunkan satu tamadun, ulama sebut pergi cari orang mudanya. Bagaimana nak runtuhkan satu tamadun, pergi cari orang mudanya. Jadi itu kekuatan kita untuk tarik anak-anak karya, anak-anak yang berada di sekitar ini. Antara terutamanya baru-baru ni kita bersama-sama dengan beberapa NGO untuk sampaikan bantuan, terutama golongan asnaf, terutama golongan fakir miskin, terutama kepada golongan fisabilillah, ibu-ibu tunggal dan sebagainya. Inilah kita nak manfaatkan Nas, dan alhamdulillah dana yang kita dapat sekarang 1.2 juta. Masih lagi berbaki dalam 8.8 juta lagi Nas. Ustaz yakin pada pagi barakah ini kesempatan yang kita ada, ruang yang kita diberikan, insya-Allah Ustaz yakin pada pagi barakah ini satu kejayaan yang besar untuk semua penonton-penonton, untuk dana dan wakaf, untuk sumbangkan semampu yang mungkin. InsyaAllah untuk kita sama-sama mengawal keuntungan yang besar ini, mungkin Ustaz boleh war-warkan cara-cara untuk kita berinfak di sini. Silakan. Baik, alhamdulillah Nas. Yang pertama sekali, jangan cerita banyak dulu, ambil nombor akaun tu dulu Nas. Tu dia. Screenshot ke, ambil gambar ini ke. Dia QR code keramat. QR code keramat. Itu dia. Pada pagi barakah ni QR code keramat kita. Jadi Ustaz nak mohon seperti mana yang Nabi SAW sebut, kita buat masjid, kita bina masjid. Bagaimana dulu Nabi hijrah pun masjid yang pertama Masjid Quba. Bagaimana kita nak bina masjid sebuah mungkin berat hari ni Nas. Berapa juta kita nak. Mungkin pada pagi barakah ini hadirin penonton yang dirahmati oleh Allah, kita gunakan ruang dan kesempatan ini untuk kita masukkan akaun number kita ke dalam infak yang sepatutnya, terutama kepada dana pembangunan surau Al-Muhajirin kajang utama ni cepat-cepat Nas. Kerana kita belum tahu lagi besok Allah Ta'ala izin ataupun tidak. Kerana tidak ada bayaran yang boleh kita gunakan untuk menjamin esok sama ada kita masih menghirup udara daripada Allah ataupun tidak. Jadi Ustaz menyeru pada Sayyidul Ayyam pada pagi barakah untuk sama-sama mungkin golongan-golongan korporat yang ada, dan di sini juga Nas, surau Al-Muhajirin buat untuk pelepasan cukai. Mana-mana hamba Allah, mana-mana syarikat yang bayar boleh minta untuk memberikan pelepasan cukai. Mudah-mudahan itu adalah kebaikan untuk kita peroleh di negeri akhirat besok Nas, insya-Allah. Alhamdulillah, begitu terperinci penerangan Ustaz kita pada pagi ini ya. Dan terima kasih kepada Ustaz Nazri Nasir, Duta Khas dan Jurucakap Pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama Kajang Selangor. Sasarannya lebih sikit daripada 8 juta ya. Lebih sikit Nas. Tak apa. Selangkah demi selangkah, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit dan mendapat barakah buat penduduk di Kajang Utama Selangor. InsyaAllah. Okey, kita berehat seketika dan apabila kita kembali bersama dengan rakan tugas Hasrina Kasim. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama kami di MSI. Pagi ini pastinya kita sama-sama nak tingkatkan ganjaran pahala di hari Jumaat yang penuh barakah ini. Saya nak perkenalkan seorang individu, usahawan pun dia, pempengaruh media sosial pun dia. Ini dia Cik Ahmad Iqbal Zulkifli bersama kita pagi ini. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Sihat, alhamdulillah. Okey. Hari ini kita nak kongsikan tentang Yayasan Ikhlas. Betul. Ini adalah sebuah yayasan yang saya percaya cukup popular dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sebuah badan NGO yang membantu rakyat Malaysia. Namun hadirnya Cik Iqbal pagi ini, pastinya kita nak kongsikan tentang kempen yang sedang digerakkan ketika ini. Betul. Assalamualaikum semua penonton TV3. Jadi sebenarnya saya bergiat dalam ini pada awalnya ketika saya melihat di Facebook ada orang mewawarkan tentang ada seorang pesakit. Bayangkan beliau yang remaja ni berusia 21 tahun mempunyai berat 10 kilogram. 10 kilogram. Jadi kesakitannya tu kita tak boleh nak angkat, bawa pergi ke hospital, takutkan reput badannya. Dan alhamdulillah dapat diselamatkan adik Hafiz namanya. Dan sekarang ini ada kes yang sangat lebih berat lagi, iaitu adik Iman.
yang mempunyai penyakit yang 200 ribu kelahiran, hanya satu orang yang mengalami sakit macam ni. Dan daripada usia lahirnya sampai sekarang berusia 1 tahun 8 bulan, ada satu gombolan macam mana, satu ketumbuhan yang besar seperti bola di depan ini yang kita dah bedah dan dah jalani sebanyak 4 kali pembedahan. Iaitu adik Iman ini sangat kritikal dan kita perlu selamatkan dan perlu jalani pembedahan yang lebih kritikal lagi, yang lebih serius lagi oleh pakar. Jadi kita cari pakar dan juga sekarang ini dana lah yang diperlukan sebanyak RM400,000. Dan alhamdulillah seperti mana yang kita dah hasilkan untuk adik Hafiz sebelum ini, saya rasa macam mengayat hati, macam tak pernah saya lihat ada orang di Malaysia ini yang mempunyai berat 10 kilogram dalam usia 21 tahun. Jadi untuk adik Iman ini, kes yang lebih berat seperti yang tertera di kaca TV itu adalah setelah 4 kali sudah pembedahan. Dan bayangkan ayahnya tak boleh nak bekerja sebab tak boleh nak tinggalkan, begitu kan. Jadi tuan-puan, saya memerlukan sangat pertolongan daripada tuan-puan untuk memberi bantuan. Senang saja. Bagi bantuan tu tengok di website bantuiman.com. Dan terus bagi sumbangan, mungkin boleh ambil gambar di skrin TV kalau mungkin tak sempat. Sebab kita memerlukan kos sebanyak RM400,000 untuk membuat pembedahan dan rawatan susulan juga yang kita bagi sepanjang 1 tahun. Dan bayangkan adik Iman ini juga bernafas melalui leher, tekak yang telah ditebuk. Dan dikabarkan pada minggu lepas ada lagi satu jangkitan pada paru-paru lagi yang berlaku pada adik Iman. Saya rasa ini semakin hari semakin teruk keadaannya. Kita perlu selamatkan. Dan kita yang tak mengalami situasi sebegini, kita tak ada anak beranak, adik-beradik, saudara mara yang cacat sebegini, saya rasa bolehlah tolong. Sebab benda-benda macam ni kita tak nak menyesal di kemudian hari. Jadi cara untuk salurkan adalah dengan memberi bantuan di bantuiman.com. Satu-satunya tempat untuk memberi bantuan adalah di bantuiman.com. Bagilah RM10 ke RM50 dan ada juga yang bagi RM1,000 setiap bulan. Sebab kita memberi sumbangan ni bukan dah sekali langsung macam tu. Kita bagi setiap bulan, setiap minggu kita pantau juga. Dan macam adik Hafiz sebelum ini, kita ajar solat juga walaupun dah dalam keadaan terbaring macam tu, kita tolong bagi katil semua. Dan adik Hafiz sebelum ini tanpa ada elektrik selama 1 tahun. Dan ini ayahnya hanya mempunyai pekerjaan kampung. Adik Iman ya? Ya, adik Iman ini dalam RM400 saja pendapatan, tak boleh nak tinggal. Sebab tak ada orang yang betul-betul pakar untuk jaga. Kalau ibu bapanya bekerja, bagaimana mungkin siapa yang menguruskan adik Iman ini? Sebab kalau kita lihat keadaannya tak berdaya, tak mampu kan. Baru berusia setahun lebih ni, bagaimana penjagaan adik Iman ini? Memang dirawat di klinik pun tak mampu sebenarnya kan nak rawatan susulan. Sebab saya tahu ibu saya pun pernah juga sakit yang perlu bernafas melalui tekak kan. Tak kurang dari RM3,000-4,000 sebulan untuk jaga itu. Dan memang ayah dan mak saja yang jaga. Di kampung saya telah pergi ke Terengganu. Di Terengganu? Di Terengganu. Dalam keadaan yang memang saya tak boleh nak gambarkan betapa adanya penyakit yang dalam 200,000 orang, satu yang ada di sekeliling kita yang kita terlepas pandang selama ini. Jadi memang kalau nak bagi bantuan, bagilah sekarang ini sementara ada masa. Dan saya pun, kita tak bersiaran lama kan. Jadi mungkin boleh ambil gambar nombor akaun Yayasan Ikhlas. Yayasan Ikhlas ini pun dah 14 tahun dan menerima anugerah, dah bekerjasama dengan Prof Muhaya juga, ada pemain bola juga dan juga ustaz-ustaz ramailah ikon yang betul-betul dipercayai yang memberi bantuan. Jadi tuan-puan, dalam masa yang singkat ini, tuan-puan bolehlah bagi bantuan dan terus salurkan kepada Yayasan Ikhlas yang kita percayai selama ini. Ataupun layari bantuiman.com. Tengok ada segala-gala maklumat itu kita kongsikan setiap minggu. Kita akan berikan informasi yang jelaslah, maksudnya apa bantuan yang kita dah berikan dari segi susu, pampers dan bahagian tekak dia juga yang perlukan, begitu kan. Jadi saya benda-benda macam ni saya sendiri pun kan, kalau ikutkan saya dengan pelbagai kontroversinya, saya kata kalaulah saya tak bermula dari sekarang, sampai bila saya nak tunggu untuk membuat bakti yang sebegini. Dan kalau
nak tunggu waktu kita bila ikhlas itu akan datang, sampai bila kita tak akan sepenuhnya ikhlas, bila ni masa yang tepat, bila kita nak bagi, tak tercapai juga kan. Jadi sementara ada masa bila dah menonton ini, saya berharap sangat tuan-puan untuk memberi sumbangan dan sepenuhnya kita akan beri bantuan kepada adik Iman. Kempen Bantu Pesakit Sihat, kita nak bantu adik Iman ini. Anda boleh terus salurkan sumbangan anda dengan rujukan Bantu Iman di nombor Maybank yang tertera sebentar tadi. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Ahmad Iqbal Zulkifli, usahawan dan pempengaruh media sosial yang sememangnya saya percaya niat dan keikhlasannya untuk membantu adik Iman ini. Sama-sama kita hulurkan bantuan dan juga sumbangan anda. Okey, kita terus nak bersama dengan rakan setugas saya, Nas. Silakan. Terima kasih Rina, terima kasih. Dan di MHI pada pagi ini kita membawa mesej untuk berinfak dan untuk menderma. Tapi ada juga mesej untuk anda memenangi pelbagai hadiah menerusi stesen radio Cool 101 dengan Cool Way Giveaways. Dan antaranya pada minggu ini, minggu pertama ini voucher bernilai RM100,000. Minggu kedua pula tiket ke konsert Tiba Masa Zainal Abidin dan juga konsert Gendang Parti Datuk M. Nasir secara langsung di Kuala Lumpur. Minggu ketiga pula pakej pemeriksaan kesihatan oleh pakar kardiologi di Hospital KPJ Rawang. Dan minggu ini anda berpeluang untuk membawa pulang kasit percuma dengan standard atau piawaian terbaru R129, R129 ya. Jadi jangan terlepas dengan Cool 101 untuk memenangi hadiah menarik di Cool Way Giveaways. Jadi jangan lupa ke udara Cool 101. Baiklah, di sini juga kita membawakan cuaca semasa bersama dengan Rina. Terima kasih kerana join saya di sini. Terima kasih Nas. Nak berterima kasih pula. Okey, ini cuaca semasa yang kita boleh kongsikan kepada anda sehingga jam 9.50 pagi tadi ya Nas. Cuacanya alhamdulillah baik-baik sahaja hari ini. Baik sahaja. Namun di bahagian lepas Pulau Pinang sedikit hujan pagi tadi. Yang lain-lain tu di Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, Kang, alhamdulillah baik-baik saja. Ni Cek ni Alostak ni. Itulah dia Alostak. Hujan sikit pada pukul 10 pagi ni. Tak tahu hujan ke tidak. Hujan rezeki. Hujan rezeki. Hujan rahmat. Tapi yang kita tahu sememangnya panas. Dan apabila musim panas ni, semestinya jerebu melanda. Inilah dia musimnya. Dan inilah dia yang terkini. Cuaca panas. Amaran cuaca panas. Elakkan pembakaran terbuka. Untuk tidak kita memburukkan lagi keadaan jerebu kita. Kalau boleh, orang ramai diminta bekerjasama untuk memadamkan kebakaran kecil. Okey, jadi kita tengok IPU kita buat masa ini. Okey, di sini. Kalau kita lihat keadaan bacaan indeks pencemaran udara menunjukkan peningkatan tinggi di beberapa kawasan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni kena sentiasa berwaspada. Dan kalau kita lihat juga 4 daripada 68 stesen udara di seluruh negara menunjukkan indeks pencemaran tahap tidak sihat masing-masing di Melaka dan juga di Johor. Kalau kita tengok di mana tidak sihat ya, Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan dan juga yang kecil sikit ni. Alamak, mungkin jari saya terlalu gemuk. Kalau boleh kita zoom sikit boleh tak? Comel jari awak. Kita ke Palau pula. Kita ke Filipin pula kita ya Rina. Oh maaf. Rina. Maafkan saya. Awak bawanya ke mana? Tu. Dia tak sayang Rina pagi ni. Okey. Jadi saya tak boleh lah. Nilai dan juga kalau kita lihat kecil ni lah. Ni Allahu Akbar. Tapi setahu saya lah bukan saja ni, tetapi Melaka. Di Melaka dan juga di Johor juga memiliki indeks pencemaran yang agak tinggi bacaan udaranya. Dan apa yang boleh kami nasihatkan, kena jagalah kesihatan masing-masing. Elakkan pembakaran secara terbuka. Kita tidak mahu menambahkan lagi masalah dari segi kesihatan. Ya, dan kalau saya nak ingatkan juga kepada mereka yang ada anak-anak kecil, kalau boleh pakailah pelitup muka. Kalau tak N95 tu pun yang biasa tu pun adalah sedikit perlindungan juga ya. Baiklah, kita akan mengundurkan diri dan jangan lupa untuk bersama MHI Isnin nanti. Kita nak ulaskan kreativiti reality. Wow, menarik tu. Terus bersama kami di Malaysia hari ini. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. الخافض الباسط الخافض الرافع